Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah bersama saya pada hari ini. Pada video kali ini kita akan membincangkan berkaitan dengan salah seorang tokoh dalam ilmu qiraat. Tokoh bidang qiraat iaitu bidang bacaan Al-Quran. Jadi pada kali ini kita akan membincangkan mengenai Imam Ibnu Al-Jazari yang mana beliau ini muncul pada abad ke-8 Hijrah. Jadi saya ceritakan sedikit sejarah ilmu qiraat yang mana ia berkembang pesat pada abad pertama dan abad kedua Hijrah. Abad pertama dan abad kedua berkembang pesat. Tetapi mulai abad ketiga kemerosotan perkembangan ilmu qiraat ni bermula pada abad ketiga. Abad ketiga, keempat, kelima, keenam muncul seorang tokoh qiraat iaitu Imam Asy-Syatibi. Kemudian abad ketujuh, abad ke-8 dan abad ke-8 muncul pula seorang lagi tokoh iaitu Imam Ibnu Al-Jazari yang telah menghidupkan kembali ilmu qiraat ini pada abad ke-8 pada zaman beliau. Jadi hari ini kita akan mengenali berkaitan dengan beliau. Kita boleh lihat pada nota yang telah saya tulis iaitu berkaitan dengan biodata beliau. Yang pertamanya nama beliau adalah Al-Hafiz Al-Muqri Abu Al-Khair Syamsuddin Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari. Beliau ini lahir di Damsyik pada 25 Ramadan 751 Hijrah. Abad ke-8 tahun 751 Hijrah. Kemudian beliau telah menghafaz Al-Quran ketika berumur 14 tahun. 14 tahun lagi dah hafaz Al-Quran, tuan-tuan sekalian. 14 tahun hafaz Al-Quran maknanya pada umur yang sangat muda. Kalau dekat Malaysia ni bermaksud pada tingkatan 2. Tingkatan 2 telah pun menghafaz Al-Quran. Ulama pada zaman dahulu memang akan menghafaz Al-Quran sebelum menguasai ilmu-ilmu, bidang-bidang ilmu yang lain. Kemudian antara pujian ulama terhadap beliau adalah oleh Imam Al-Sakhawi, tokoh dalam bidang hadis. Beliau berkata, Imam Al-Jazari mempunyai periwayatan hadis yang tinggi dan menghafalnya, mahir dalam ilmu jarah dan ta'dil, serta mengetahui perawi-perawi terdahulu dan terkemudian. Ini bermaksud Imam Ibnu Al-Jazari ini banyak menguasai ilmu-ilmu yang lain, termasuklah ilmu hadis, tidak terhad kepada ilmu qiraat sahaja. Yang keduanya, Syekh Sadiq Qomhawi kata, Imam Ibn Al-Jazari bukan hanya alim dalam ilmu qiraat, bahkan dalam ilmu-ilmu lain seperti tafsir, hadis, fiqh, usul, tauhid, sharaf, balaghah dan juga bahasa. Ini adalah kepelbagaian ilmu yang dikuasai oleh Imam Ibn Al-Jazari. Cumanya beliau ini menonjol dalam bidang qiraat, maka beliau menjadi tokoh dalam ilmu qiraat. Antara karya-karya beliau, penulisan beliau adalah yang pertamanya Ghayatun Nihayah fi Tabaqat Al-Qurra. Ini juga antara kitab beliau yang penting kerana di dalamnya dimuatkan nama-nama ataupun rijal sanad yang telah mengambil ataupun bertalaqi bacaan-bacaan Al-Quran daripada guru mereka. Dalam ni adalah mengenai ilmu rijal Al-Quran dalam kitab Ghayatun Nihayah fi Tabaqat Al-Qurra. Kemudian karya beliau yang lain adalah Thayyibatun Nashar fil Qiraatil Ashar, Munjid Al-Muqri'in, Tahbir Taisir, Matan Durrah Al-Mudiyah. Ini adalah karya-karya beliau yang sangat penting dan dijadikan rujukan sehinggalah ke zaman sekarang. Kitab-kitab beliau ni ada yang dijadikan silibus dalam pengajian qiraat di merata tempat di seluruh pelosok alam, termasuklah di Malaysia. Di Malaysia kita ada mempelajari qiraat 7 dan qiraat 10. Yang mana kita lihat Imam Ibnul Jazari ni adalah pelopor kepada ilmu qiraat 10, al-qiraat al-ashar. Jadi beliau juga pernah berkata, dahulunya ilmu qiraat ini sudah mati ataupun sudah hilang. Tahun daripada abad ketiga dah merosot dah perkembangan ilmu qiraat ini. Jadi Imam Ibn Jazari sebut, dahulunya ilmu qiraat ini sudah mati, iaitu sudah hilang. Kini aku menghidupkannya dalam kitabku ini. Jadi banyaklah kitab yang beliau karang, antaranya adalah kitab qiraat 10.
Beliau juga menuntut ilmu di pelbagai tempat. Beberapa tempat banyak tuan-tuan, antaranya Basrah, Kufah, Baghdad, Mesir, Yaman, Hijaz dan juga Syam. Beliau sentiasa berulang-alik ke semua tempat-tempat tersebut semata-mata untuk menuntut ilmu sambil berniaga. Jadi zaman dulu tuan-tuan, nak dapatkan ilmu kena pergi mengembara. Kena keluar mengembara. Kalau duduk satu tempat je tuan-tuan, ilmu tu tak dapatlah pada kita. Mungkin kita dapat pun sedikit sahaja, yang mana dibawa oleh pengembara-pengembara luar yang datang ke tempat kita, kita dapat ilmu. Tapi kalau nak lebih lagi ilmu, kita sendiri kena pergi mengembara mencari ilmu pada ketika itu. Okey, jadi berkaitan dengan perjalanan ilmu beliau yang mana kita dah sebutkan tadi, beliau banyak mengembara untuk mendapatkan ilmu, termasuklah ilmu-ilmu qiraat, termasuklah untuk bertalaqi Al-Quran, bacaan-bacaan Al-Quran. Antaranya kita lihat dalam nota ini, beliau ni mempunyai 41 guru talaqi Al-Quran. Ini kelebihan beliau lah. Maknanya dah habis khatam satu Al-Quran tuan-tuan, bila baca Al-Quran dah khatam sekali tak cukup tuan-tuan. Banyak lagi khatam Al-Quran. Jadi kita boleh ambil pengajaran daripada sini bahawa apabila kita telah pun khatam Al-Quran sekali, kita jangan berhenti tuan-tuan. Kita terus khatam kali kedua, khatam kali ketiga, cari guru Al-Quran, banyak kali khatam sehinggalah kita meninggal dunia tuan-tuan. Mudah-mudahan kita punya bacaan Al-Quran akan bertambah baik. Jadi pada mulanya, kalau kita lihat dalam nota ini, pada mulanya beliau belajar qiraat secara ifrad. Ini satu persatu baca. Bacaan pertama kemudian habis, bacaan kedua habis, bacaan ketiga dan seterusnya. Di Damsyik, guru beliau adalah antaranya Abi Muhammad Abdul Wahhab bin Al-Sallar, Ahmad bin Ibrahim At-Tahan dan Ahmad bin Rajab, ni antaranya lah. Kemudian juga beliau belajar qiraat 7 secara jamak di Damsyik juga. Kemudian tahun 768 Hijrah beliau ke Mekah menunaikan haji dan bertalaqi kitab qiraat, iaitu kitab At-Taysir dan juga Al-Kafi. Kemudian beliau pergi ke Mesir. Mula tadi ke Mekah 768 Hijrah, pergi ke Mesir 769 Hijrah. Di situ beliau mempelajari qiraat secara jamak. Saya selalu sebutkan bahawa Mesir ni antara tempat untuk mempelajari qiraat. Tempat utama nak belajar qiraat adalah di Mesir. Jadi banyak para ulama, banyak tokoh-tokoh yang datang ke Mesir untuk mempelajari qiraat. Termasuklah dekat sini kita boleh lihat Imam Ibnul Jazari juga hadir ke Mesir untuk mempelajari qiraat. Bukan sekali tuan-tuan, tapi kita akan lihat bahawa beliau pergi ke Mesir sebanyak 3 kali. Okey, yang pertama belajar qiraat secara jamak. Banyaklah guru-guru beliau. Kemudian beliau pulang ke Damsyik, dan pada tahun yang sama juga 769 Hijrah beliau ke Mesir lagi untuk kali yang kedua. Beliau untuk nak mengulangi talaqi Al-Quran beliau, nak menambah lagi ilmu beliau berkaitan dengan ilmu qiraat. Kemudian beliau pulang ke Damsyik, beliau belajar qiraat secara jamak. Guru beliau antara Syekh Qadhi Abu Yusuf Ahmad bin Husin. Kemudian beliau pergi ke Mesir kali ketiga dan mempelajari sama juga mempelajari ilmu qiraat. Tahun 763 Hijrah beliau dilantik menjadi qadhi di Damsyik. Beliau juga pernah diberi keizinan untuk mengeluarkan fatwa, menunjukkan betapa tingginya ilmu beliau, bukan setakat dalam bidang qiraat sahaja. Jadi kemudiannya pada tahun 833 Hijrah beliau meninggal dunia pada hari Jumaat 5 Rabiul Awal ketika berusia 82 tahun. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah kita dah mengenali sedikit sebanyak berkaitan Imam Ibnul Jazari yang merupakan tokoh rujukan dalam bidang ilmu Al-Qiraat. Jadi mudah-mudahan jelas apa yang telah saya kongsikan dalam video kali ini dan kita mendapat manfaat dalam video kali ini. Wallahu a'lam. Siapa yang ada cadangan untuk saya kongsikan ilmu-ilmu seterusnya, boleh letakkan cadangan di ruang komen. Juga boleh subscribe dan jika bermanfaat boleh share kepada orang lain untuk mereka melihat dan mengetahui berkaitan dengan Imam Ibnul Jazari. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.